Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Abna'i wa banati at-talabah, insyaallah سوف نلتقي مرة أخرى في هذا اللقاء نتحدث عن باب الصوم أو كتاب الصوم، فيما توقفنا في آخر محاضرتنا الماضية، وهو في حكم تارك الصوم أو الصيام، تارك الصيام من غير عذر. فإن شاء الله سوف نواصل في موضوع آخر، وهو الكلام في الحكم وأسرار وفوائد الصيام. طيب، فنقرأ نواصل قراءة من كتاب الفقه المنهجي. فقال المؤلف رحمه الله نفعنا بعلمه، يقول: ينبغي للمسلم أن يعلم قبل كل شيء أن صيام شهر رمضان عبادة فرضها الله تعالى. Maksudnya anak-anak sekalian, yang bagi li muslim, ai orang Islam ini hendaklah ayya'lama, mengetahui, qabla kulli syai'in, sebelum sesuatu, maksudnya sebelum kita membincangkan tajuk ini, wa huwa hikamis siyami wa asrarihi wa fawaidihi. Anna siyama, sesungguhnya puasa, syahri ramadhana ibadatun faradahallahu ta'ala, ia adalah satu ibadat yang difardukan ibadat itu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa makna kaunuha ibadatun, dan makna bahawa keadaannya adalah ibadat, ibadat, sesuatu ibadat itu, ayyakuma al-muslimu bi'adaiha istijabatan li amrillahi ta'ala wa qiyaman bihaqqi al-ubudiyyati lahu biqat'in nazari an ayyi natijati yumkinu an tantija an ibadatis saumi. Jadi maksudnya, kalau ianya adalah ibadat, orang Islam itu hendaklah melaksanakannya. Yaqumu bi'adaiha, seorang Islam itu hendaklah melaksanakan ibadat tersebut ataupun suruhan tersebut istijabatan li amrillahi ta'ala, semata-mata taat ataupun kita kata menerima perintah Allah Subhanahu wa ta'ala itu secara mutlak. Wa qiyaman bihaqqi ubudiyyati lahu, dan kita mendirikan ataupun kita melaksanakan ubudiyah, peribadatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala semata-mata kerana Allah Subhanahu wa ta'ala, biqat'in nazari an ayyin natijati, tanpa melihat apa-apa natijah ataupun hasil yumkinu an tantija an ibadati saum, apa-apa natijah yang berhasil daripada ibadat puasa itu. Jadi secara umumnya maksud penulis ini, yang pertama kita kena ingat bahawa ibadat puasa itu adalah satu ibadat, dan bila ibadat kita tak perlu pun bertanya apa hasil daripada perbuatan ibadat tersebut, sebab ibadat ini adalah satu perkara yang perlu kita laksanakan bagi memenuhi ketaatan kita kepada perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang dinamakan sebagai dia panggil at-ta'abbud. At-ta'abbud,
Dalam ibadat itu ada makna ta'abbud. Jadi kita tak perlu pun bertanya, saya berpuasa ni, apa hikmah, apakah hasil yang saya dapat daripada berpuasa. Fa idza fa'ala al-muslimu zalik, dan bila kita mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala ini, tanpa perlu tahu pun, tanpa perlu bersoal jawab pun dengan Allah Subhanahu wa taala, kalau saya buat apa yang disuruh ini, apa natijahnya, tanpa perlu pun kita bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi bila kita fa iza fa'ala al-muslimu zalik, kalau orang Islam itu melaksanakannya, fala mani'a ay yattali'a ba'da izin ilal hikami wa asrari al-ilahiyati al-kaminati fi tilkal ibadati. Tapi kalau dah dilaksanakan dengan mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala, maka tidak adalah larangan bagi seorang Islam itu ayat tali'a ba'da izin, untuk dia meneliti, untuk dia cuba melihat, mengkaji selepas dia melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala itu dengan hati yang redha, dengan taat kepada Allah, untuk mengetahui apakah hikmah rahsia ilahiyah al-kaminah, rahsia Allah Subhanahu wa taala yang tersembunyi, yang tidak diketahui fi tilkal ibadah, di dalam ibadat tersebut, min siyami wa ghairihi, daripada pekerjaan berpuasa tadi dan juga ibadat yang lain seperti ibadat solat, zakat, dan juga haji. Wa mimma la syakka fihi anna ahkam Allah Ta'ala kulluha qa'imatun ala hikami wa asrari wa fawaidi lil ibad. Dan juga kita memang tidak dapat menolak, tidak ada syak, tidak ada keraguan padanya. Sesungguhnya setiap hukum Allah Subhanahu wa taala itu semua sekali qa'imatun ala hikami wa asrari wa fawaidi lil ibad, mengandungi hikmah-hikmah, mengandungi rahsia-rahsia dan juga faedah-faedah yang akan kembali kepada hambanya. Bukan setakat faedah dari sudut dosa dan juga pahala dari sudut balasan di akhirat yang spiritual semata-mata, malah ia juga melibatkan hikmah dan juga rahsia-rahsia dalam kehidupan ini, untuk kebaikan mereka di atas dunia ini lagi. Walakinna la yashtaritu an yakuna al-ibadu ala ilmin biha, tetapi tidak menjadi syarat kepada hamba-hambanya untuk mengetahui apakah rahsia-rahsia tersebut. Sebab itulah rahsia ini hanya diketahui oleh hamba yang mengkajinya. Adapun yang tidak mengkaji, maka ia tidak menjadi syarat sah ibadat dan sebagainya. Tak, maksudnya kalau dia tak tahu pun, dia buat semata-mata kerana taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hukumnya adalah sah, kerana ini adalah suruhan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi bagi orang yang nak kaji dan sebagainya untuk mengetahui, itu adalah lebih baik. Wa mimma la syakka fihi aidan anna lis-sawmi hikaman wa fawaida katsirah qad yattali'u al-ibadu ala ba'dihha. Dan sesungguhnya tidak ada syak lagi sesungguhnya ibadat puasa juga ada hikmah-hikmah dan juga faedah-faedah yang sangat banyak. Qad yattali'ul ibadu ala ba'dihha, yang mana boleh jadi sebahagian daripada hamba-hambanya telah pun mengetahuinya. Wa yabqal kathir minha khafiyan alaihim, tetapi masih ada lagi rahsia-rahsia, banyak rahsia ini ataupun banyak hikmah-hikmah ini yang tertutup, yang tersembunyi kepada hamba-hamba, kepada orang Islam yang masih belum diketahui. Wa min hadhihi al-hikami wa fawaid allati yumkinu ay yastashiffaha al-muslimu wa yulimmuha fi sawmi ma yali. Di antara hikmah-hikmah dan faedah-faedah yang mana boleh diketahui ataupun diteliti oleh seorang Islam itu, dan menguasainya, ataupun
mendapatkannya daripada puasa itu sebagaimana berikut. Yang pertama, an-nasiyama min sya'nihi ayyuqadul qalbal mu'min limuraqabatillahi azza wa jalla. Sesungguhnya berpuasa itu, ya, keadaannya, ya, keadaan berpuasa itu boleh menyebabkan hati ini jadi apa? Jadi hati orang yang beriman itu terbuka, ya, untuk apa? Untuk muraqabatillahi subhanahu wa ta'ala, untuk sentiasa mendekati ataupun sentiasa bermuraqabah, ya, dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Dzalika li'anna shaim ma in yastadbara juz'an min naharihi hatta hatta yahussa bil jaw'i wal 'atashi wa tahfu nafsahu ila at-ta'ami wasyarabi lakin syu'uruhu bi annahu sha'imun yahulu duna tahqiqihi li raghabati nafsihi tahqiqan li amrillahi azza wa jalla. Sebab apa? Sebab orang Islam ini apabila apabila dia berada pada sebahagian pada harinya, ya, dan dia akan merasa apa? Dia akan merasa lapar, merasa dahaga, dan nafsunya itu akan menghala kepada makan dan juga minum. Tetapi dengan sebab suruhan daripada Allah Subhanahu wa taala, dia rasa, nafsunya rasa nak makan, nak minum, kan. Bila mana dia berpuasa ni, bila mana siang hari saja, kita akan jadi, memang dah menjadi satu sunnah, menjadi satu, kita kata keadaan semula jadi kita. Bila siang hari saja, daripada waktu pagi lagi dah nak sarapan, bila tengah hari nak makan tengah hari, tetapi bila kita sedar kita dalam keadaan puasa, lakin syu'uruhu bi annahu sha'im yahulu duna tahqiqihi li raghabat nafsihi, kita menahan diri kita daripada nafsu tersebut, li raghabat nafsihi tahqiqan li amrillahi azza wa jalla. Tujuannya adalah untuk apa? Untuk mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Wa min khilali hadza at-tadafu'u yastayqadu al-qalb, yastayqadul qalbu, dan dia dengan sebab kita menahan diri ini daripada nafsu kita sendiri secara automatik ataupun secara tidak langsung, maka ia akan menghidupkan hati kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dimaksudkan dengan muraqabatillah. Wa yamu fihi syu'ur al-muraqabati lillahi ta'ala. Maka akan tumbuhlah padanya, pada orang yang berpuasa tadi, syu'ur, perasaan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yazillu ala zikri li rububiyyatihi wa 'azimi sultanihi, dan berterusanlah dia akan ingat kepada rububiyah, ketuhanan Allah Subhanahu wa taala itu, dan kehebatan, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kama yazillu mutanabbihan ila annahu abdun khadi'un li hukmillahi ta'ala wa munqadun li iradatihi, dan sentiasalah dia beringat bahawa dia hanyalah sekadar hamba. Kita ni sekadalah hamba, khadi'un, yang tunduk kepada hukum Allah Subhanahu wa taala, wa munqadun, dan melaksanakan segala kehendak Allah Subhanahu wa taala di atas muka bumi ini. Yang kedua, hikmah yang kedua, inna syahra ramadana syahrun qadasiyun baina ashharis sanati kulliha. Sesungguhnya bulan Ramadan itu adalah bulan yang sangat mulia di antara bulan-bulan dalam setahun, ya. Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran yuridullah azza wa jalla min ibadihi ayyamla'u bit-ta'ati wal qurbat. Oleh kerana kemuliaan bulan Ramadan ini, Allah Subhanahu wa taala mengkehendaki daripada hamba-hambanya yang beriman kepada Allah Taala untuk memenuhi bulan ini dengan ketaatan dan juga mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala bit-ta'ati wal qurbat.
wa yuhaqqiqu fihi asma ma'ani ubudiyatihim lillahi subhanahu wa ta'ala. Dan apa tu, memastikan pada diri orang Islam itu dan pekerjaan mereka semuanya sekali asma ma'ani, makna yang paling tinggi, yang paling kemuncak di dalam beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa hayhatu ay yatahaqqaqa dhalika amama mawa'id at-ta'am, dan ini tidak mungkin berlakulah, sangat jauh akan berlaku sekiranya kita berdepan dengan mawa'id at-ta'am, dengan berbagai jenis makanan yang ada di hadapan kita, wa fi majalisi asy-syarab, dan juga di dalam majlis-majlis minum-minum, santai-santai, minum petang, jadi bila kita minum-minum, kita makan dan sebagainya, maka tidak apa tu, tidak memenuhilah kehendak Allah Subhanahu wa taala supaya bulan yang mulia ini dipenuhi dengan apa? Dengan ibadat, dengan taat dan sebagainya. Jadi kena berlapar. Bila berlapar tu kita ada masa kosong yang sangat banyak untuk beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ba'da imtila'i mi'dati, dan selepas perut kita ini dipenuhi dengan apa? Dengan makanan. Wa tasa'adu abkharatut ta'ami ila fikri wad dimaghi. Kemudian selepas memenuhi perut, maka apa tu, makanan-makanan ini yang duduk dalam perut ini akan naik pula kepada fikiran dan juga di dalam otak kita, dia berjalan dalam tu, fikir tentang makan dan minum, dan memang itu dah menjadi fitrah manusia, anak-anak sekalian. Bila mana apa tu, tubuh badan kita secara semula jadinya perlu kepada makan dan kepada minum, kita akan carilah benda yang asas untuk kita makan. Tapi bila kita ni ada apa tu, kemewahan sedikit, maka kita akan cubalah, kita terbayanglah makanan-makanan yang lagi sedap dan sebagainya dalam akal fikiran kita. Dan sesungguhnya bila kita terbayang kepada perkara-perkara ini, secara automatiknya akan menyebabkan kita tidak dapat fokus, tumpuan kita tidak diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu Allah Taala kata jauh dulu, sekat dulu perasaan untuk makan dan minum pada bulan Ramadan supaya otak kita, kepala kita fokus, al-fikr wa dirmag ini fokus kepada beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kana fi syari'ati siyam hadha syahri aisara sabilu liqiyami bihaqqihi wa ada'u wajibi al-ubudiyati fihi. Maka dengan itu pensyariatan puasa pada bulan Ramadan ini memudahkan orang Islam itu untuk melaksanakan, untuk mendirikan hak-hak peribadatan. Maksudnya bulan Ramadan itu bulan yang sangat mulia, maka ambil peluang, fokus untuk beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan syariat ini menolong kita, membantu kita, mencegah apa tu, manusia itu dengan syariat berpuasa ini mencegah manusia untuk berfikir tentang makan dan minum saja, dan tentang nafsu untuk makan dan minum saja. Jadi dengan keadaan itu, maka kepala dan juga otak kita ini lebih fokus untuk beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala, wa ada'u wajibi ubudiyati, dan juga melaksanakan kewajipan ubudiyah, beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam bulan Ramadan ini. Seterusnya yang ketiga, al-hikmah al-thalithah, inna istimrara halati syab'i fi hayatil muslimi min sya'nihi ay yaghmura masyairuhu bi asbabi al-qaswati, wa yanmi fi nafsihi awamilu at-tughyan, wa kilahuma mimma yatanafi ma'a sya'ni al-muslim. Baik, dia kata sesungguhnya jika kita berterusan dalam keadaan yang kenyang, dalam hidup ini, kalau kita sentiasa berada dalam keadaan kenyang, maka
perasaan kita, maka keadaan yang kenyang ini akan menyebabkan perasaan kita tertutup. Tertutup apa? Tidak ada perasaan sedih, bi asbabil qaswah. Hati kita akan jadi keras, kita tidak ada rasa kasihan, belas dan sebagainya. Wa yami fi nafsi awamilut tughyan, maka akan tumbuhlah di dalam dirinya awamil, sebab-sebab, ataupun kita kata perkara-perkara yang akan menyebabkan tughyan. Tughyan maksudnya yang boleh merosakkan kemasyarakatan itu sendiri. Wakilahuma mimma yatanafi ma'a sya'nil muslim, iaitulah qaswah dan tughyan ini. Qaswah iaitulah kita kata hati itu jadi apa, jadi apa dipanggil, jadi keras, hati keras, tidak ada perasaan kasihan, belas dan sebagainya. Kemudian mudah melaksanakan perkara-perkara yang mungkar, tughyan tadi. Ini yatanafi ma'a sya'nil muslim. Dua-dua perasaan ini sebenarnya bertentangan dengan keadaan ataupun bertentangan dengan sifat sebagai seorang Islam. Fakana fi syari'ati siyami ma yuhazzibu nafsal muslim. Di dalam pensyariatan puasa itu boleh membentuk jiwa orang Islam, wa yarhafu masyairahu, dan juga boleh menyucikan perasaan-perasaannya daripada dua perkara tadi, qaswah dan juga tughyan. Al-hikmah ar-rabi'ah ayyuhal abna' wal banat, hikmah yang keempat pula, inna min ahammil mabadi' allati yanhadu 'alaiha al-mujtama'ul islami tarahumul muslimina wa ta'atufihim. Dalam hadis Rasulullah pun disebutkan masalul mu'minu lil mu'mini kama salil jasadil wahidi, idza ishtaka minhu udwun, apa tu, tada'a sa'iral jasadi bil huma was-sahar. Jadi inilah hikmah yang keempat. Jadi dia kata di antara inna min ahammi mabadi' allati yanhadu 'alaiha mujtama'al islami, di antara prinsip yang menyebabkan masyarakat Islam itu boleh sama-sama maju, sama-sama membangun, ialah tarahumu, perasaan kasih sayang, kasihan belas di antara sesama muslim, wa ta'atufihim, dan juga lemah lembut sesama mereka. Wahaihatu ay yurhama al-ghaniyyu al-faqira rahmatan sadiqatan min ghairi ay yatakhallalahu syu'uru bil alamil faqri wa syiddatihi. Maka sangat jauhlah, dia kata, tak mungkin berlakulah perasaan rahmat itu daripada seorang yang kaya kepada seorang yang fakir, satu perasaan kasihan belas, rahmah, perasaan rahmat yang benar-benar tanpa dia merasai sendiri kesakitan, kesusahan, al-faqr, iaitulah kefakiran, ataupun kita kata kemiskinan, dan juga benda-benda yang wasyiddatihi, dan juga sangat susahnya bila berlaku kefakiran itu. Wa miraratu ju'i dan juga pahitnya perasaan orang yang sedang lapar, wa darawatuhu, dan juga kemudaratan yang ada padanya. Wa syahru siyami khairun ma yaqsibul ghaniyyu syu'ural fakir. Dan sesungguhnya bulan Ramadan itu, bulan berpuasa itu, satu bulan berpuasa itu, ini adalah cara yang paling baiklah, supaya seorang yang kaya itu boleh merasai perasaan orang yang miskin. Wa yaj'alu ya'ishu ma'ahu fi alamihi wa hirmanihi. Kerana pada bulan Ramadan ini mengajar orang kaya untuk hidup bagaimana merasai kesakitan, kesakitan, kemiskinan, dan juga bagaimana mereka itu tidak dapat makan dan juga minum. Wa min thamma kana saumu khairun, maka dengan sebab itu ataupun kita kata justru itu, sesungguhnya berpuasa itu khairun ma yuthiru fi nafsil aghniya, akan menyebabkan
perasaan atau kita kata detikkan di dalam hati orang kaya itu dawafi' untuk timbulnya perasaan apa? Al-atfi, lemah lembut, rahmah, kasihan belas, dan juga muasah, dan juga bantu membantu, ataupun memberi pertolongan kepada orang yang susah. Fahadhihi hiya ayuhal abna wal banat ma yata'allaku bihi kami as-siyam wa asrarihi wa fawaidihi bi ikhtisar. Jadi kata muallif, hikamuhu wa asraruhu wa fawaiduhu kasiratun wa ba'duhu mimma yattali'u alaihi madha al-abdu. Sebahagiannya saja yang diketahui hikmah-hikmah tersebut, dan daripada sebahagian itu penulis ini mendatangkan 4 hikmah yang telah pun kita bincangkan tadi. Summa ayyuhal abna wal banat na'ti ila madha ila subut syahri Ramadan. Apa makna subut? Iaitulah bagaimana disabitkan masuknya bulan Ramadan. Naam. Baik. Fa yathbutu ad-dukhulu syahri Ramadana bi ahadi amrayn. Maksudnya disabitkan, disahkan masuknya bulan puasa itu dengan salah satu daripada 2 perkara. Al-awwal, yang pertama, cara yang pertama, naam, subut al-awwal, disabitkan dengan cara yang pertama, ru'yatul hilali lailatul thalathina min Sya'ban, wa dhalika bi an yashhada amamal qadi syahidun adlun annahu qad ra'a al-hilala. Yang pertama, dan ini adalah apa tu, apa kita kata, yang paling kuat lah, ini yang paling kuat, ini yang diutamakan, sebab berdasarkan kepada hadis Rasulullah SAW ada di bawah, ustaz bacakan dahulu, sumu li ru'yatihi, berpuasalah kerana melihat, li ru'yatihi, itu balik kepada hilal, jadi ru'yah al-hilal, hilal ini ialah bulan sabit, hilal adalah bulan sabit. Sebab kalau bulan biasa dipanggil qamarun, tapi hilal adalah bulan sabit, bulan sabit, iaitulah satu sabit masuknya Ramadan, itu dipanggil bulan sabit lah, dia nampak anak bulan. Lailatul Salasi Nami Sya'ban, yang dilihat pada malam 30 Sya'ban, dan caranya, kaedahnya ialah bi an yashhada amamal qadi syahidun adlun annahu qad ra'a hilal, hendaklah bersaksi, hendaklah datang seorang saksi yang adil di depan qadi, iaitulah hakim ataupun pemerintah di kawasan tersebut, qadi, dia bersaksi bahawa annahu qad ra'a al-hilal, sesungguhnya dia telah melihat anak bulan Syawal, dan anak bulan Syawal ini dilihat bila anak-anak? Dilihat pada maghrib, sebab kita malam bermula pada maghrib. Kita malam bermula pada maghrib. Minta maaf banyak-banyak anak-anak. Maksudnya hari yang pertama, bermula hari kita itu dalam, kalau kita mengikut kiraan bulan hijrah, bulan hijrah, maka ia bermula pada maghrib, bermula pada maghrib. Jadi hilal itu, anak bulan itu hendaklah diperhatikan pada petang, sebelum maghrib lagi, petang terakhir, hari terakhir pada bulan Sya'ban itu. Jadi kalau dilihat anak bulan, maka malamnya itu sudah dianggap masuknya bulan Ramadan, dan bermulalah solat tarawih, walaupun kita berpuasanya pada keesokan hari, kan. Okey, baik. Summa athani, tariqah athaniyah ayuhal abna wal banat, cara yang kedua, ikmalu sya'bana 30 yauman. Jadi biasanya bila malam 29 Sya'ban kita akan melihat anak bulan. Kalau tak lihat, maka hari yang berikutnya tak puasa, kita anggap hari yang ke-30 Sya'ban, ikmal, sempurnakan bulan Sya'ban itu 30 hari. Wadzalika fima idza ta'assarat ru'yatul hilal, jika berlaku kesusahan untuk melihat anak bulan, maksudnya tak dapat lihatlah anak bulan pada petang 29 Sya'ban itu, bisa babi ghuyumin, kerana berlakunya ghuyum ni maksudnya awan yang sangat tebal di langit, ghuyum, ghayumun, ghayum bisa babi ghayumun, ghayum maksudnya
awan yang sangat tebal di langit, ataupun berlakulah kita kata perkara yang menghalang anak bulan itu daripada dapat dilihat. Au idza lam yataqaddam syahidun adlun yashhad bi annahu qad ra'a hilal, dan tidak ada syahid, saksi yang adil yang bersaksi bahawa dia melihat hilal. Fayu tammimu syahru sya'ban salasina yauman, maka hendaklah disempurnakan bulan Sya'ban itu, cukupkan Sya'ban itu 30 hari. Iz huwa al-aslu ma lam yu'aridhu syai', kerana inilah asal, sekiranya tidak ada apa-apa yang boleh bercanggah dengannya. Jadi al-aslu hunak ma maknahu ayyuhal abna wal banat, maksudnya satu bulan itu asalnya ialah 30 hari. Asal bulan itu adalah 30 hari. Jadi kalau lihat anak bulan lebih awal, maka anak bulan itulah iktibarnya. Tapi kalau tak lihat, maka balik kepada asal bulan itu adalah 30 hari. Wa dalilu hazaini amrai, dan dalil kedua-dua kaedah pensabitan ini, qauluhu sallallahu alaihi wasallam, adalah sabda Rasulullah SAW, sumu li ru'yatihi, berpuasalah kerana melihat anak bulan. Hi ini balik kepada hilal lah, waftiru li ru'yatihi, dan hendaklah kamu berbuka dekat sini. Bukan maksudnya berbuka setiap malam, maksud dekat sini menghabis ataupun kita menutup bulan Ramadan itu, maksudnya nak masuk Syawal itu juga dengan melihat anak bulan. Fa in ghumma alaikum fa akmilu iddata sya'bana salasina yauman. Tapi kalau tertutup, tak dapat nak lihat anak bulan itu, maka sempurnakanlah, akmilu iddata sya'bana salasina yauman, sempurnakanlah tempoh bulan Sya'ban itu selama 30 hari. Wa an Ibnu Abbas qala jaa a'rabiyyun ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala inni ra'aitu hilala ramadana faqala atashhadu an la ilaha illallah qala na'am qala atashhadu anna muhammadar rasulullah qala na'am qala ya Bilal azin fin nasi falyasumu ghadan. Dalam satu hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu an, seorang lelaki Arabi ni, seorang lelaki Badui datang kepada Rasulullah, telah bersaksi, inni ra'aitu hilala Ramadan, sesungguhnya aku telah melihat anak bulan satu Ramadan ini. Maka Rasulullah telah bertanya, adakah kamu bersaksi alla ilaha illallah, tiada Tuhan melainkan Allah? Qala na'am, dia berkata ya. Adakah kamu bersaksi bahawa aku ini, baginda Muhammad SAW itu adalah pesuruh Allah? Qala na'am, dia pun jawab ya. Qala, Rasulullah telah bersabda, wahai Bilal, azin, beritahu azin. Azin ini adalah azan ni maksudnya apa anak-anak? Adalah berdakwah, menyampaikan, menyebarkan, viralkan. Jadi kata Rasulullah, wahai Bilal, sampaikan, azin finnas, sampaikan kepada semua masyarakat di Madinah pada masa itu, falyasumu ghadan, hendaklah mereka mula berpuasa pada esok hari. Hadza wa iza ru'an hilali bibaladin lazima as-sawmu ahlul baladi al-qaribati min al-baladi ar-ru'yati. Dan begitulah dia kata, begitulah sekiranya dilihat anak bulan itu di satu tempat, di satu negeri, maka lazimnya ataupun kita puasa itu kena juga kepada penduduk-penduduk yang berhampiran dengan tempat yang mana melihat anak bulan tersebut, duna ahlil baladil ba'idah, tetapi tidak melibatkan negara yang jauh. Dan dicontohkan apakah negara yang dekat itu? Contoh negara dekat ialah li'annal balad qaribah ka Dimashqin wa Himsin wa Halabin. Ini adalah kota-kota di Syria sekarang ini. Dimashqin adalah Damsyik lah, Damaskus, Damsyik. Wa Himsin ni adalah Homs, dan Halabin ni Aleppo. Kalau kita tengok peta, ini adalah ibu negara Syria lah, kemudian atas sikit Homs, dan atas lagi adalah Aleppo. Jadi ianya berada pada satu jajaran, kata penulis buku ini, fi hukmi al-baladi al-wahidi. Jadi didatangkan contoh ini kerana
penulis buku asalnya daripada negara Syria. Bikhilafi baladil ba'idah kadimashkin wa qahirati wa makkah. Ini berbeza dengan maksud balad negara yang jauh ataupun bandar-bandar yang jauh, seperti Damsyik, Qahirah. Qahirah di mana? Di Mesir, dan Makkah. Makkah ini adalah di Arab Saudi. Jadi ini dianggap sebagai negara-negara yang jauh lah, yang berjauhan, maka mereka boleh menggunakan ataupun mereka kena melihat anak bulan sendirilah. Dan iktibar jauh ini, apa iktibarnya? Wa ya'tabiru al-bu'du bi ikhtilafi al-matali'i. Katanya, dan tanda ataupun kita kata iktibar. Iktibar maksudnya kita mengambil kita kata petunjuk, bahawa jauh itu, bagaimana petunjuk kita jauh itu ialah bi ikhtilaf al matali', itulah berbezanya matlaq. Matlaq ni maksudnya berbezanya kedudukan kaki langit tu, matlaq. Baik. Wa dalil ma sabaqa ma rawahu Muslim an Quraib qala istahalla alayya ramadhana wa ana bisyam. Istahalla ni maksudnya telah masuklah hilal, hilal ataupun telah masuknya bulan barulah, alayya, nampaknya anak bulan, asalnya daripada perkataan hilal lah, hilal. Jadi istahalla alayya, telah nampak anak bulan Ramadan dan aku berada di Syam. Di Syam ni maksudnya di kawasan Syria, yang kita sebut tadi. Fara'aitul hilala lailatal jum'ah. Aku melihat anak bulan itu pada malam Jumaat. Summa qadimtu al-Madinata. Kemudian dalam tempoh tu dilihat anak bulan tapi ia berada di Syria. Kemudian dia telah pergi ke Madinah fi akhir syahr, sebab zaman dulu perjalanannya jauh, menggunakan kuda dan sebagainya, mengambil masa yang lama. Jadi sampai ke Madinah fi akhir syahri, sampai ke hujung bulan Ramadan. Fasa'alani Ibnu Abbas telah bertanya kepada aku, mata ra'aitumul hilala, bila orang Syam ni melihat anak bulan? Fakultu ra'ainahu lailatal jum'ati, kami melihat pada malam Jumaat. Qala anta ra'aitahu, adakah awak melihatnya? Qultu na'am. Wa ra'ahu an-nasu, ya, dan malah bukan aku saja, ramai yang melihat. Wasama Muawiyah, semua orang, sebab Muawiyah ni adalah hakim ataupun kita kata pemerintah di kawasan Syam lah. Jadi katanya manusia ataupun orang ramai yang berada di kawasan itu telah berpuasa, termasuklah ketua mereka lah, iaitulah Muawiyah. Faqala kulluna ra'ainahu lailatas sabti. Kata Ibnu Abbas, kami di sini melihat anak bulan pada malam Sabtu. Fala nazalu nasumu hatta nukmila salasin. Jadi kami akan berpuasa sehinggalah cukup 30 hari. Au narahu. Fakultu aula taktafi bi ru'yati Muawiyah wa siyamihi. Kata Quraib, tak cukup ke dengan hanya setakat Muawiyah melihat anak bulan dan juga berpuasa pada hari tersebut? Qala la. Kata Ibnu Abbas, tak boleh. Hakadha amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang telah disuruh oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey. Jadi secara ringkasnya cerita ini anak-anak sekalian, Sayyidina Quraib radhiyallahu an berada di Syam dan beliau telah berpuasa pada hari Jumaat. Kemudian selepas itu beliau pun datang ke Madinah, sampailah ke hujung bulan. Bila sampai tu kemungkinan dah cukup 30 hari lah. 30 hari. Maka bila dah cukup 30 hari, maksudnya nak raya lah kan. Tapi rupa-rupanya orang di Madinah dia melihat anak bulan pada hari Sabtu. Jadi kata Ibnu Abbas, tanya Ibnu Abbas kepada Quraib, adakah
bila kamu melihat anak bulan? Dia kata pada hari Jumaat. Bukan setakat aku je kata Quraib yang lihat ni, malah semua orang di Syam dan juga Muawiyah pun turut berpuasa pada hari Jumaat. Kata Ibn Abbas, kami di sini melihat pada hari Sabtu. Jadi kita kena berpuasalah sehingga mencukupi 30 hari mengikut penduduk di Madinah. Jadi kata Quraib untuk minta kepastian, tak cukup ke aku ni berpuasa start pada hari Jumaat ni dengan hanya menggunakan ru'yah ataupun melihat anak bulan itu di Syam, sebagaimana berpuasanya Muawiyah tu. Kata Ibn Abbas, tak boleh. Jadi kamu dah berada di Madinah ini, kena ikut ahli Madinah lah. Kalau di Syam, ikut Syam. Kalau duduk di Madinah, dia sudah ada matlak yang lain, maka kamu kena ikut ahlul Madinah. Ini seperti mana yang telah disuruh oleh baginda Muhammad SAW. Cuma anak-anak ada pendetilan. Kalau katakanlah dia dah cukup 30 hari puasa, orang lain belum cukup, maka dia hendaklah berhenti. Ini keterangan dia. Wa alaihi qala al ulama. Ini keterangannya. Wa hadza madza bayanun fima sabaqa. Iza lam yajib as-saum ala ahli al-balad al-ba'idi fasafara ilaihi syakhsun min baladi ru'yati fa innahu yuwafiquhum fi as-saumi akiran. Baik. Sekiranya tidak diwajibkan berpuasa kepada ahli ataupun kepada penduduk sebuah negeri yang jauh, kemudian seorang itu bermusafir ke negara lain yang telah melihat anak bulan, fa innahu, maka hendaklah dia yuwafiquhum fis saumi akiran, hendaklah dia mengikuti ataupun dia hendaklah maksudnya yuwafiq ni maksudnya bersama-sama dengan mereka berpuasa sehingga ke akhirnya. Wa in kana qad atamma salasina yawman li'annahu biintiqal ila baladihim sara wahidan minhum. Walaupun dia perlu mencukupkan 30 hari kerana dengan sebab dia bermusafir ke negara tersebut, asalnya dia tidak melihat, kemudian dia pergi ke negara tersebut, maka dia kena berpuasa bersama-sama dengan negara yang dia pergi tadi, biintiqal ila baladihim sara wahidan minhum, kerana dengan sebab dia pergi ke negara tersebut, maka dia jadi sebahagian daripada mereka. Fayalzamuhu hukmuhum, maka dia kena ikutlah hukum mereka, hukum di negara yang baru. Wa man safara min baladil ladzi lam yara fihi al-hilal, barang siapa yang bermusafir ke negara yang tidak melihat anak bulan, ila baladi ru'yati aftara ma'ahum. Jadi barang siapa yang pergi kepada negeri yang mana belum lagi lihat anak bulan, man safara min baladin, dia bermusafir, dia daripada negeri yang belum melihat anak bulan, ila baladi ru'yah, maka negara yang lain yang telah pun melihat anak bulan, aftara ma'ahum, hendaklah dia beraya bersama-sama dengan mereka. Sawaun asama samaniyata wa ishrina yauman, sama ada sebab dia datang daripada negara yang tak lihat anak bulan, tapi bila sampai sana orang dah lihat anak bulan dah, jadi orang tu berpuasa 29 hari sebagai contoh, tapi dia hanya baru dapat 28 hari. Wa zalika bi an kana ramadan indahum naqisan, kalau sekiranya Ramadan kepada mereka ini, kepada negara yang melihat anak bulan ini, hanyalah sekadar 29 hari naqisan, na'am. Wa aftara ma'hum fi tasi'i wa ishrin, hendaklah dia sama-samalah beraya pada selepas berpuasa selama 29 hari. Amsama tis'ata wa ishrin, kalau dia sempat berpuasa selama 29 hari, maka dia anggap 29 hari habislah. Wa zalika bi an kana ramadana indahum tamman. Okey.
kalau dia sempat berpuasa 29 hari dan orang dekat sana berpuasa 30 hari, maka dia sempurnakan yang 29 tu, orang lain 30 hari lah. Lakinnahu yaqdi yauman in sama samaniyata wa ishrin. Tapi kalau orang tu berpuasa 29 hari, dia hanya sempat 28 hari, maka dia hendaklah mengqadakkan satu hari. Lianna li syahri la yakunu kazalik, kerana bulan itu tak mungkin berlaku 28 hari. Okey. Jadi dia kena tambah satu hari. Wa man asbaha fi baladin muaidan fasafara ila baladin ba'idin ahluhu siyamun wajaba alaihi ayyumsika baqiyat yaum muwafiqati lahum. Ini yang kalau berlaku kepada Quraib lah, barang siapa dia berada di negara yang sedang raya, barang siapa yang berada di negara yang sepatutnya dah raya, maksudnya dah habis dah puasa, tapi dia bermusafir ke negeri lain yang jauh dan orangnya masih lagi berpuasa, wajib alaihi ayyumsik, hendaklah dia, wajib ke atas dia, hendaklah yumsik, maksudnya jangan raya dulu, walaupun dia tak sebab dia dah cukup 30 hari berpuasa, jadi walaupun dia tak berpuasa, yumsik, dia hendaklah menahan diri, macam seolah-olah berpuasa jugalah, baqiyatul yaum muwafiqati lahum, supaya sama dengan mereka. Jadi secara ringkasnya, ustaz ringkaskan macam ni lah, okey. Kalau seorang itu datang daripada sebuah negara, yang belum wajib ke atasnya berpuasa, maksudnya dia tak lihat anak bulan lagi, tapi pada hari dia tak lihat anak bulan itu, katakanlah malam Jumaat, dia tak lihat anak bulan, jadi hari Jumaat tu tak berpuasa lah sepatutnya kan. Tapi bila macam tu, malam tu juga dia bermusafir ke sebuah negara yang mana orang negara tersebut dah lihat anak bulan, maka hendaklah dia berpuasa bersama-sama dengan mereka, walaupun dia berasal daripada negara yang tidak lagi berpuasa. Okey. Jadi hendaklah dia berpuasa menurut negara yang dia pergi tadi. Baik. Wa in kana qad atamma salasin li'annahu bi intiqa ila bani sara wahidan minhum. Baik. Ini satu. Yang kedua, kalau sekiranya dia daripada dia tidak lagi melihat wa man safara min baladil ladzi lam yara fihi al-hilal ila baladi ru'yati aftara ma'ahum. Okey. Manakala ini maksudnya hak raya pula ni, hak raya. Hak raya. Maksudnya dia berada di sebuah negara yang belum raya lagi. Belum raya lagi. Tetapi dia bermusafir dan ke negara yang mana orang telah pun raya, orang di sana dah lihat anak bulan, maka dia hendaklah beraya bersama-sama dengan mereka, walaupun dia hanya berpuasa 28 hari saja, sebab dia datang daripada negara yang belum lagi lihat anak bulan Syawal, tapi dia telah bermusafir, dia pergi ke satu tempat yang lain, dan orang dekat sana sebenarnya puasa lebih awal dan telah pun raya, iaitu raya pada hari ke-29 sebagai contoh. Dia baru puasa 28 hari. Jadi 28 hari ini sepatutnya tak habis lagi lah, satu bulan paling minimum adalah 29 hari. Tapi oleh kerana tempat tersebut telah raya, maka hendaklah dia raya bersama-sama dengan mereka. Okey. Tapi kalau katakanlah orang di sana hari itu dah hari 30 dan dia puasa hanya 29 hari, 29 hari, maka cukuplah puasanya sekadar 29 hari, walaupun orang penduduk tempatan itu dia berpuasa selama 30 hari. Tetapi katanya kalau orang yang dia pergi tempat baru, dia hanya sempat berpuasa 28 hari kemudian raya, dia rayalah dahulu, tapi hendaklah dia qadha yaqdi yauman in sama samaniyata
wa ishrina yaum, ya. Hendaklah dia qada satu hari, ya. Sebab apa? Sebab raya itu raya pula satu bulan itu minimumnya 29 hari, ya. Dan untuk mencukupkannya ialah 30 hari, dan itu adalah asalah 30 hari. Kemudian kalau dia datang daripada negara yang mana sepatutnya dah raya dah, muaidan, sebuah negara yang dah raya dah, tapi bila dia pergi ke tempat yang lain, maksudnya dah 30 hari dah puasa sepatutnya, esok tu dah raya, malam tu dia bermusafir. Dia pergi musafir itu, tengok negara itu masih lagi berpuasa. Jadi kalau dia berpuasa jadi 31 hari, ya, dah bertambah hari dia. Dia dah cukup dah 30 hari. Tapi tempat yang dia pergi tu, tempat yang dia baru sampai itu, orang masih berpuasa. Maka hendaklah dia yumsik, maksudnya dia hendaklah tidak berpuasa, tidak berpuasa pula, hendaklah dia jangan makan, jangan makan, dan beraya bersama-sama dengan mereka pada hari berikutnya. Okey. Summa ayuhal abna wal banat, maza natahaddas bi ikhtisar an syurut wujub as-saum wa syurut sihhatihi. Baik. Jadi kita lihat dahulu selepasnya syarat-syarat wajib berpuasa dan juga syarat sah berpuasa. Yashtaritu li wujub as-siyam ramadhana an tatawafara al-umur at-taliyah. Ini syaratnya. Yang pertama al-Islam. Fahadha laysa madha syai' yani ba'idan ankum atau ghariban ankum. Ini bukan perkara yang gharib lah, ataupun yang pelik lah bagi anak-anak. Jadi kita dah biasa berjumpa, dengan syarat wajib dan juga syarat sah. Jadi syarat wajibnya, wajib berpuasa, yang pertama al-Islam lah, fala yajibu as-saumu alal kafiri, maka tidak wajib berpuasa ke atas orang kafir. Jadi dekat sini adalah perbincangan di kalangan ulama dalam bab usul fiqh. Adakah orang kafir ini mazhab matlubun ataupun mazhab nakul matlubun bi furu' ad-din. Adakah orang kafir ini diminta untuk melaksanakan perkara yang furu' di dalam agama. Perkara yang furu' ni maksudnya perkara-perkara syariat lah, contohnya puasa, semayang dan sebagainya. Dan ulama bersepakat bahawa mereka diminta dalam perkara akidah lah, maksudnya beriman kepada Allah SWT dan Rasulnya. Baik. Jadi ini sebenarnya ada perbincangan lah, di dalam bab usul fiqh. Tetapi secara ringkasnya ulama menetapkan bahawa wajib berpuasa itu hanya kepada orang Islam. Maksudnya wajib untuk melaksanakannya di atas dunia ini. Baik. Jadi orang kafir bimakna annahu la yutalibu fid darid dunya bisiyam. Jadi kepada orang Islam diminta berpuasa di atas dunia ini lagi. Orang kafir, oleh kerana dia belum mengaku Allah SWT itu Tuhan, jadi tak guna pun kalau kita meminta mereka untuk berpuasa. Bimakna annahu la yutalibu fid darid dunya bisiyam. Mereka tidak diminta di dunia ini untuk berpuasa. Li'annahu far'un an dukhulihi fil Islam. Kerana berpuasa itu hanya berlaku bila mana mereka masuk Islam. Wa madama ghairu dakhilil fil Islam la ma'na li siyamihi. Kalau belum lagi masuk Islam, maka tidak ada maknalah untuk mereka berpuasa. Wala ma'na li mutalabatihi bisawm. Dan tidak ada makna jugalah kita minta dia untuk berpuasa. Walau bagaimanapun, amma fil akhirah fal kafiru yu'aqibu ala kufrihi wa ala tarkihi li furu' al Islam aidan. Tetapi di akhirat orang kafir ini tetap kenalah, tetap kena seperti mana firman Allah Subhanahu wa taala. Kita dah belajar dalam bab semayang kan, masalakakum fi saqar qalu lam nakun minal musallin. Bila malaikat tanya kepada orang kafir itu, kenapa kamu dimasukkan dalam neraka saqar? Masalakakum fi saqar, qalu lam nakun minal musallin, kerana kami tidak melaksanakan solat. Jadi mereka diazab kerana
tidak melaksanakan perkara-perkara furu' al-Islam. Taib. Naam. الثاني أيها الأبناء والبنات التكليف. التكليف. وهذا أيضا يعني ماذا تكثر كلامه قبل هذا. Naam, makna at-taklif, apa dimaksudkan dengan taklif? Jadi kata qala al-muallif wa yaqsudu bit-taklif ay yakuna al-muslimu balighan akilan. Yang dimaksudkan dengan taklif sini hendaklah seorang Islam itu seorang yang balik dan berakal. Fa in faqada madha ahada ahazaini wasfaini saqatat sifatut taklif anhu. Kalau hilang faqada bermakna hilang, salah satu daripada dua sifat ini, iaitulah balik dan akal, maka hilanglah sifat taklif tadi. Wa iza saqatat sifatut taklif anhu lam yutalib bi syai' min wazaifi ad-diniyati. Kalau dah jatuh gugurlah sifat taklif ini, maka dia tidak lagi diminta untuk melaksanakan perkara-perkara suruhan agama tadi. Wa dalil zalika hadis Ali radhiyallahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala rufi'a al-qalamu anil salas anin naim hatta yastayqid wa anis sabi hatta yahtalim wa anil majnun hatta ya'qil. Diangkat qalam, dan maksud qalam sini adalah tamsilan lah sebenarnya. Qalam di sini maksudnya diangkat dosa itu, ditulis dosa itu daripada 3 golongan. Yang pertama anin naim hatta yastayqid, daripada orang yang tidur sehinggalah dia bangun daripada tidur. Wa anis sabi hatta yahtalim, dan daripada seorang kanak-kanak yang belum balik lagi sehinggalah dia bermimpi. Ini juga petunjuk, tanda alamah baligh. Wa anil majnun hatta ya'qil, dan orang yang gila sehinggalah dia kembali berakal hingga sedar. Okey, baik. Summa, yang ketiga, al-khulu 'anil a'zaril mani'ati minas saumi awil mubahati lil fitri. Al-khulu, hendaklah dia tidak ada halangan daripada keuzuran-keuzuran yang menghalangnya daripada berpuasa ataupun membolehkannya untuk berbuka puasa. Al-khulu ni maksudnya kosong lah. Khulu maksudnya tidak ada apa-apa. Jadi mahwa al-a'zar al-mani'ati minas saum. Al-a'zar al-mani'ah ada dua. Yang pertama at-talabbusu bil haid, seorang perempuan yang mana adanya haid. Talabbus kat sini maksudnya dirinya itu ada terkena ataupun sedang haid, awin nifas, ataupun dalam keadaan nifas, juz'an min ajza'in nahar, pada satu bahagian daripada bahagian-bahagian siang harinya. Jadi tidak disyaratkan sepanjang hari. Kalau dia haid, kena haid itu katakanlah pada waktu pagi, maka dia tak boleh berpuasa lah daripada awal. Tapi dia berpuasa tiba-tiba tengah hari keluar haid, maka automatically terbatallah puasanya, sebab juz'an min ajza'in nahar. Seterusnya, yang kedua, ighma awil junun al muttabaqu bayadul yaumi kullihi. Al-ighma maksudnya pengsan ataupun gila, yang mana gila ini secara keseluruhan lah. Bayad ni maksudnya siang hari, semua sekali. Fa in afaqa walau lahdah minan nahar, kalau dia ni masih ingat, masih terjaga pada sebahagian hari tersebut, saqatal udur wa wajaba imsakun baqiyatal yaumi. Jadi kalau katakanlah sepanjang hari tu dia pengsan, sepanjang hari dia jadi gila, barulah dianggap sebagai tak perlu berpuasa. Tapi kalau pengsan sekejap ataupun gila sekejap, dia mari ising sekejap saja, contohnya, maka tak dianggaplah sebagai a'dzar al-mani'ah. Summa al-a'dzar al-mubihah lil iftari, manakala keuzuran yang membenarkan seseorang itu berbuka puasa, maksudnya tak perlu puasa jugalah. Yang pertama, al-maradul ladzi yusabbibu li sahibihi dararan syadidan. Yang pertama, sakit yang sangat kuatlah, yang mana menyebabkan orang yang menderita kena sakit ni
kemudaratan yang sangat dahsyat, au alaman au inzi'ajan syadidaini, ataupun sakit, ataupun rasa kita rasa apa, sangat terganggu, dengan sebab kesakitan tadi. Amma in istadda al maradu au al alamu bihaisu khasya ma'ahu, kerana apa, kalau berlaku sakit macam ni ataupun kesakitan macam ini, khasya ma'ahu ala nafsihi, dia takut ke atas dirinya sendiri, al halak, boleh jadi membawa kepada kematian. Wajib al-fitr inda izin, maka wajib, maksudnya ini diharuskan, tapi bila sampai kepada kematian, wajib ianya al-fitru inda izin, wajib al-fitri inda izin, wajib ke atasnya berbuka puasa. Okey, baik. Jadi dua keadaan anak-anak kena ingat, ya. Yang pertama, yang dibenarkan, diharuskan berbuka puasa, kalau dia sakit, sakit yang sangat berat, atau kesakitan yang sangat berat, ataupun rasa apa kita panggil gangguan yang sangat dahsyat, kerana kesakitan tersebut, maka dibenarkan. Tapi kalau dah sangat-sangat sakit sehingga boleh membawa kematian, maka hukumnya wajib berbuka puasa. Yang kedua, as-safaru tawilul ladzi la yaqillu an kam 83 kilometran, ini kita panggil bermusafir yang boleh kita qasar dan jamak semayang lah, dua marhalah. Maksudnya hendaklah bila dia musafir yang panjang, yang mana apa kita panggil masahah, ataupun kita panggil jauh perjalanannya itu tidak kurang daripada 83 km. Ayyakuna safaran mubahan, macam biasalah, seperti mana syarat boleh jamak dan juga qasar, hendaklah musafir itu musafir yang mubah, bukan kerana maksiat, bukan kerana perkara-perkara makruh. Wa bi syarti ay yastaghriq safar sa'iral yaumi, dan juga disyaratkan bahawa musafir itu mengambil masa sepanjang hari. Amma in asbaha sha'iman wa huwa muqim, manakala kalau waktu pagi tu dia dah berpuasa dah dan dia dalam keadaan mukim, summa ahdasa safaran, kemudian dia kena pergi bermusafir asna an-nahar, pada waktu siang harinya baru nak pergi, lam yajzi al-iftar, maka tak dibolehkan untuk berbuka puasa. Wa dalilu hazaini al-uzraini qauluhu ta'ala wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhar. Maksudnya ini dalam Al-Quran, firman Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang sakit ataupun dalam keadaan bermusafir, maka dia boleh ganti pada hari yang lain. Naam. Al-a'dzar al-mubiha lil iftar kadzalika. Yang ketiga, al-tsalis al-ajzu anis siyam. Ini orang tua lah, ataupun orang yang tak mampu lagi untuk berpuasa. Al-ajzu anis siyam. Fala yajibu shaumu ala man la yutiquhu likibari aw maradun la yurji baru'ahu, maka tak diwajibkan berpuasa ke atas orang yang tak mampu kerana usia yang tua ataupun sakit yang tak boleh lagi sembuh, ataupun tidak ada kemungkinan untuk sembuh. Lianna sauma innama yajibu ala man yaqdiru alaih, kerana puasa diwajibkan ke atas orang yang mampu saja, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Aina dalil ala zalik? Dalilnya yang jelas firman Allah Subhanahu wa taala, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Ini dalam bacaan jumhur lah, wa quri'a, katanya ada bacaan, kalau tak silap ustaz, daripada Ibnu Abbas katanya, wa 'alal ladzina yatiqunahu, dibaca dengan tasydid ta, maksudnya yukallafunahu wala yutiqunahu, maksudnya disuruh tetapi tak mampu untuk melaksanakannya. Jadi qala Ibnu Abbas telah menerangkan keadaan ini, huwa syaikhun kabir, mereka terdiri daripada orang-orang tua, orang-orang tua, sama ada lelaki ataupun perempuan. Syaikhun kabirun wal mar'atu kabirah la yastati'ani ayyasuma, kedua-duanya tidak mampu untuk berpuasa. Wa yut'imani makana kulla yaumin miskina, maka hendaklah diberi makan, setiap hari yang tak berpuasa itu kepada seorang miskin. Okey. Tayyib ayuhal abna wal banat,
أظن نكتفي بهذا القدر أولا. ماذا الكلام عن بعض الموضوعات في صوم، من ماذا من موضوع ثبوت شهر رمضان، ثم شروط وجوب الصوم وشروط الصحة. ونكتفي بهذا إن شاء الله. في محاضرتنا القادمة سوف نواصل في شروط صحة الصوم وأركان وبقية الموضوع في ماذا في كتاب أو في باب الصوم. نكتفي بهذا وأختم بأحسن الكلام. نستودعكم الله وبالله التوفيق والهداية. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.